Seekor lebah memang menyengat. Sekali disengat jalan tak dapat. Kalau anda Muhammadul Ummat, jawablah salam dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara dan saudari. Celik mata waktu pagi, terlihat khidmat pesanan ringkas atau WhatsApp dalam telefon. PM mahu jumpa pukul 10 pagi hari ini. Pastinya kita yang hanya orang biasa, bukannya ketua bahagian mahupunlah ketua cawangan, berada dalam keadaan tidak keruan. Serba-serbi tidak kena, takut, baju apa nak dipakai, topik apa yang nak dibincangkan dan lah sebagainya. Itu barulah orang kenamaan di negara kita. Cubalah kalian bayangkan, jika kita menerima jemputan daripada Yang Maha Berkuasa, iaitu pemilik mutlak seluruh alam semesta ini. Secara logiknya lah kan, pasti kita akan teruja. Tetapi secara praktikalnya, majoriti insan berfikiran di sebaliknya. Allah menjemput kita sebanyak 5 kali sehari saja untuk menghadapnya. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan apa? Isyak je, saya lupa, maaf. Namun tidak salah dikatakan bahawa ramai di antara kita bukan saja tidak menyahut, malah terdapat juga yang mengabaikannya terus. Sombong dan bongkar seolah-olah segala hal yang diperolehi di atas muka bumi ini adalah hak milik yang kekal. Malah masyarakat Islam kita pada hari ini pun semakin ramai yang meninggalkan solat atas alasan sibuk dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, Al-ahdu allazi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Maksudnya, berjanjian di antara kami dan mereka orang-orang munafik itu ialah dengan solat. Maka sesiapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah menjadi kafir. Begitu dahsyatnya lah hadis ini memperumpamakan kehidupan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, hidupnya seperti mana kehidupan orang-orang kafir. Bukankah kat Malaysia ni banyak orang Islam? Ya, memanglah ramai. Tetapi majoriti Islam hanya di atas IC saja. Islam tapi tak solat. Itulah realiti, bukannya fantasi. Itulah fakta, bukannya auta. Buktinya lagi, dalam satu kajian yang dinyatakan oleh tokoh motivasi terkenal di Malaysia, Datuk Fazilah Kamsah, sejumlah 80% umat Islam di Malaysia pada hari ini masih lagi belum menyempurnakan solat 5 waktu mereka dalam sehari. Masya Allah, banyaknya 80% itu. Anda semua mungkin terkejut dengan pernyataan ini, tetapi ini adalah hakikat sebenar keadaan umat Islam di Malaysia pada hari ini. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, kalau Allah izinkan mata kita semua ini dapat melihat azab dan siksaan Allah terhadap orang yang meninggalkan solat dengan sengaja secara live, saya sendiri boleh jamin masjid-masjid yang ada di setiap ceruk tempat ini pasti akan penuh setiap waktu, tidak kira lah pagi ke, petang ke maupun malam, kerana takut akan azab dan siksaan Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, orang yang meninggalkan solat dengan sengaja ini, Allah akan mengabaikan mereka di dunia seperti mana mereka mengabaikan Allah ketika tidak mahu solat. Nabi SAW juga bersabda, barang sesiapa yang meninggalkan solat ini, maka dia terlepaslah daripada perlindungan Allah. Allahu Akbar, takutnya alangkah sia-sianya seseorang itu jikalau dia hidup di atas muka bumi ini tanpa setitis rahmat atau kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Teringat saya akan satu kisah mengenai balasan bagi orang yang meninggalkan solat fardu. Rasulullah SAW diperlihatkan baginda pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala mereka pecah dan hancur. Lalu ia kembali kepada keadaan semula dan mereka tidak berhenti dan terus menerus melakukannya. Lalu Rasulullah pun bertanya, siapakah ini wahai Jibril? Jibril pun menjawab, mereka inilah orang yang berat kepalanya untuk menunaikan solat fardu. Hadis riwayat Tabrani, sanad syahih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, daripada cerita tadi, kita dapat lihat bahawasanya solat ini bukanlah satu perkara yang remeh dan boleh dibuat main. Allah murka, Nabi pun tak suka. Akan tetapi kita kena ingat, walaupunlah baru sekali dua meninggalkan solat, ia tetap memberikan impak yang cukup besar dalam kehidupan kita walaupun kita sendiri tidak dapat melihatnya. Contohnya lah kan, ketenangan dari hati ini mula terhakis sedikit demi sedikit, tetapi kita tidak sedar dan mula mencari hiburan untuk menutupinya.
Istidraj mulai berlangsung. Kita makin berjaya, kaya dan perwila. Namun akan tiba saatnya ujian yang cukup besar datang, lalu kita akan kehilangan arah dan hilanglah segalanya. Allahu Rabbi. Mau pakat-pakat kita fikir mentah. Pernahkah setiap daripada kita ini sering kali mempunyai keinginan untuk melewat-lewatkan solat dengan sengaja? Tepuk dada tak nyalah iman di dalam jiwa. Jadi, saya pun memetiklah petikannya selalu dikongsi dalam WhatsApp. Solat ni bukanlah part time, bukan juga sometime dan tak semestinya no time. Tapi kita mestilah full time, lebih baik overtime. Jadi pada hari ini, saya ingin menyeru pada semua, marilah sama-sama kita didik hati kita untuk menunaikan solat fardu hingga dapat mewujudkan kemanisan ketika beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Hidup mahu santai, tapi solat janganlah tinggal kan? Yang jahat tu datang daripada Allah dan yang baik juga datang daripada Allah, tapi disandarkan kepada saya. Saya menutup hujah saya dengan kalimah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabaqallahu minkum.